Assalamualaikum. Salam, ya Cikgu Faizal. Boleh masuk Ibu? Boleh, sila Cikgu Faizal. Ya, sila dulu Cikgu Faizal. Terima kasih. Apa khabar Ibu? Sihat? Alhamdulillah, Cikgu Faizal. Ah, Cikgu Faizal macam mana? Alhamdulillah sihat. Baru siap minum tadi. Oh, Alhamdulillah. Jadi mak minum lah. Alhamdulillah saya dah minum, sebelum datang ke sekolah tadi, saya dah minum sama anak-anak lah. Okey. Jadinya tak apa Cikgu. Boleh. Masa dalam setengah jam lah kot. Okey, saya dah nak bincang dengan Cikgu ni. Tentang apa tu Cikgu Faizal? Kan sekolah kita bukan sekolah lagi lah. Kita nanti dah nak start PDPR yang ketiga. Oh iya Cikgu Faizal. Jadi Minggu depan Cikgu Faizal kita dah itu nak PDPR. Sekolah kita cuti terakhir tapi diteruskan dengan PDPR. Okey Cikgu Faizal, apa yang boleh saya bantu Cikgu Faizal? Jadinya saya dah ada berjumpa dengan beberapa orang cikgu panitia saya lah. Okay. Kita orang pun dah ada dah sedikit macam mesyuarat lah. Jadi kita orang dah kena pasti ada beberapa masalah di mana cikgu ni tak dapat laksanakan PDPR dengan baik lah. Jadi kita orang ni dah kena pasti beberapa masalah untuk PDPR yang berkesan. Cikgu nak buat PDPR yang berkesan. Jadi setelah saya berbincang dengan ada ahli panitia, salah satu dia, cikgu-cikgu ni ramai yang kurang peralatan ICT di rumah. Kalau ada pun telefon, handphone je lah. Lepas tu kalau ada pun laptop sekolah. Jadi untuk buat PDPR tu rasa macam lambat, tak sesuai gitulah. Jadi saya nak tanya pendapat Cikgu Mak. Apa yang boleh bantu? Bermakna kalau saya dengar apa yang Cikgu Faizal sebut tadi, mungkin ini menjadi punca guru kita kurang bersedia untuk melaksanakan PDPR yang berkesan lah. Okay? Itu yang saya fahamnya. Okay, jadi kalau Cikgu Faizal kata apa tadi kurang peralatan kan, peralatan di rumah ya, melaksanakan PDPR. Okay. Saya cadangkan, okay, kalau cikgu kita menghadapi masalah tersebut, okay, kita boleh datang ke sekolah, okay, tapi dalam jumlah yang sedikit lah, okay, untuk menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah kita. Okay, kita ada maklumat komputer, kita ada akses internet yang baik. Jadi cikgu kita boleh datang ke sekolah untuk melaksanakan PDPR tersebut. Okey, itu maksudnya kalau bagi ke sekolah tu rasa insyaAllah akan banyak membantu lah daripada segi peralatan. Okey, yang masalah yang keduanya, selain daripada segi peralatan tadi, cikgu ni ialah ramai orang-orang lama. Jadi dia tak pandai sangat dah nak guna alatan tadi lah, dengan telefon, dengan kamera, dengan laptop. Jadi jadi dia orang hanya boleh kadang-kadang dia orang bagi, kalau PDPR ni dia orang bagi link YouTube, itu pun YouTube orang lain. Dia orang tak mahir lah nak guna alatan. Yang kedua, saya sendiri pun tak pandai nak guna software macam Google Meet. Ada Google Meet tak pandai pun ada. Ada yang tak pandai guna Google Meet dengan Google Form. Kalau kita buat soalan yang online punya soalan kan. Itu saya mengaku, saya sendiri pun tak pandai. Jadi macam mana cikgu? Saya minta tolong lah. Okey, Cikgu Faizal. Kita di sekolah ada rakan-rakan kita yang saya rasa lah kita ada yang berkemahiran dalam ICT ni. Jadi saya boleh cuba aturkan untuk guru kita yang kurang berkemahiran ni tadi, contohnya tak mahir ICT kan. Kita boleh buat satu bengkel bersama dengan guru kita. Kita guna khidmat guru kita yang ada kepakaran lah, kepakaran ICT. Contohnya penyalaran ICT kita Cikgu Mai, juga
yang berkemahiran. Jadi kita cuba aturkan satu sesi untuk membantu cikgu kita ni. Okay? Membantu cikgu kita ni sekurang-kurangnya dapat meningkatkan kemahiran penggunaan ICT-nya. Okay? Tadi Cikgu Mat kata cikgu boleh mari ke sekolah untuk menggunakan alatan ICT di sekolah kan. Tapi yelah sekarang ni kan kita dalam keadaan PKP. Jadi di situ ada kekangan lah. Jadi macam mana masalah pula rasa cikgu nak mari. Okay, ya betul Cikgu Faizal. Kita kena ingat dalam keadaan sekarang ni, COVID ni, di mana sekolah pun, kehadiran sekolah pun kita hadkan. Betul lah. Jadi tak apa. Yang penting Cikgu Faizal maklum kepada pihak takbir bila nak hadir ke sekolah, apa tujuannya dan bila nak hadir ke sekolah, dan kita pihak takbir akan mengeluarkan kebenaran lah. Okey, kebenaran untuk cikgu hadir ke sekolah untuk melaksanakan PDPR. Itu pun kita akan tengok berapa bilangannya cikgu akan hadir. Okey, kita nak kehadiran itu mengikut SOP lah. Tidak perlu terlalu ramai. Kalau keadaan sekarang 30% tu. Jadi maknanya saya akan pilih lah. Maknanya kalau macam penelitian saya, mungkin dalam tak ramai lah 2-3 orang yang kata nak guna alatan di sekolah, baru saya akan bagi nama. Ya, okey. Dan juga kita tengok pada jadual. Kita dah letakkan jadual PDPR kita. Maknanya dalam satu hari itu 1 ataupun 2 subjek yang kita laksanakan PDPR. Jadi bilangan cikgu pun dah berkurangan. Dan saya rasa bukan semua cikgu yang tiada kemudahan itu di rumah. Ada cikgu kita yang ada kan. Betul. Maknanya bukan semua yang nak hadir ke sekolah. Jadi yang penting kita kena pasti yang betul-betul tidak ada kemudahan dan bilangan orang tu berapa. Jadi kita boleh atur lah. Okay. Kita boleh beri kebenaran untuk cikgu hadir ke sekolah. Okey, saya setuju tu. Lagi satu masalah jugalah ni. Kadang-kadang di rumah cikgu-cikgu ni semua orang ada internet. Tapi ada yang capaian dia tu slow, internet dia slow. Satu. Lagi satu, internet dia terhad. Maknanya kalau kadang-kadang dia pakai, ada cikgu pakai prepaid. Jadi pakai tak ada lama, tak dalam sebulan pun habis dah. Itu pun jadi masalah juga. Dari satunya kalau duduk jauh sikit, kadang-kadang dia pakai Sekom tapi situ line tak kuat. Itu pun masalah juga. Itu mungkin betul saya setuju. Mungkin salah satu sebab lah kenapa guru kita tidak bersedia untuk melaksanakan PDPR ini. Okey. Seperti yang saya beritahu tadi, kita boleh guna kemudahan sekolah lah. Kemudahan sekolah. Di sekolah kita punya satu akses internet yang agak baik lah. Okey, jadi saya setuju dua tu lah. Maknanya cikgu boleh mari ke sekolah untuk pakai alatan dan kita akan buat kursus. Lagi satu cikgu, kadang-kadang cikgu ni yelah bila dah tak ada alatan, internet pun kurang, nak pakai apps, segala jenis app pun dia dah kurang mahir. Jadi cikgu-cikgu ni macam tak bersemangat, kurang berminat. Ada lah, kalau ada tu ada je alatannya, tapi bila PDPR ni mungkin sebab dia orang sebab dah tak pandai nak guna, dia jadi macam kurang berminat untuk buat PDPR tu. Okey, saya faham Cikgu Aizah. Memang betul lah, saya setuju dengan apa yang Cikgu Aizah kata tadi. Bila kita tidak berkemahiran, rasa minat kita pun akan turun. Betul. Jadi berbalik pada semula pada PDPR kita ni, kita kena ingat bahawa PDPR ni bukannya 100% dijalankan secara atas talian. Okey? Sebab kalau ikut dalam jadual yang kita tetapkan pun, PDPR kita berlangsung secara online, offline dan juga ada sesi tutorial. Okey. Jadi PDPR yang kita nak laksanakan itu sama ada secara online, dengan menggunakan apa sajalah, Google Meet dan sebagainya, Google Classroom dan sebagainya kan.
Jadi kalau cikgu kita tidak berkemahiran, tidak dalam menggunakan kemudahan tersebut, kita boleh guna kaedah lain. Okey, contohnya kita guna di luar talian. Okey, bila guna di luar talian, kita boleh guna kaedah menggunakan modul. Okey, cikgu kita boleh menggunakan modul untuk dibekalkan kepada murid-murid kita. Itu pun juga dikira PDPR. Okay? Bila murid kita membuat kerja, menyelesaikan tugasan melalui modul, itu pun dah kira PDPR. Jadi saya nak tekankan semula, PDPR ni bukan 100% secara atas talian. Okay? Untuk yang pasal modul je, Ibu. Ya. Dalam masa PDPR 1-2 dulu, ada sebahagian cikgu buat kan yang dia photostate modul ataupun kerja. Ya, saya tahu. Kita serah ke letak di Penut Jaga, jadi ibu bapa boleh datang ambil kan. Ya. Okey juga tu, mana dah kurang situ. Ya, kuranglah penggunaan ICT pada cikgu di situ. Jadi saya rasa macam itulah. Bila mungkin cikgu kita tidak memahami kehendak PDPR sebenar kan, pada anggapan mereka PDPR mesti kena buat online. Sebenarnya tidak kan. Kita boleh buat pelbagai. Itulah saya terangkan kepada cikgu. Ya. Bergantung pada panitia. Contohnya panitia boleh bincang dalam ahli kumpulannya. PDPR kita nak buat secara projek. Contohnya kita boleh buat satu projek. Maknanya panitia mengambil satu keputusan bersama ahlinya. PDPR kita nak buat secara projek. Jadi kita tetapkan, panitia tetapkan nak projek apa. Jadi dengan projek itu kita boleh bekal kepada murid. Dalam tempoh masa yang diletakkan, itu memerlukan panitia buat satu keputusan bersama ahli dia. Projek apa dan adakah projek itu sesuai dengan tajuk-tajuk yang hendak disampaikan. Kita buat semua cikgu nak. Sebab sekarang dalam keadaan COVID sekarang ni, kita kalau panggil semua ke sekolah tak boleh. Jadi kita cuba gunakan di Google Meet. Bila kita Google Meet, kita boleh libatkan semua cikgu kita. Di situ kita boleh berkongsi. Mana ada yang berkemahiran boleh memberikan pendapat, boleh tunjuk ajar kepada guru-guru yang kurang mahir menanti. Betul. InsyaAllah secara tak langsung guru kita akan bertambah berminat untuk melaksanakan PDPR bila ada kemahiran. Cukup, peralatan cukup, internet ada lah. InsyaAllah. Jadi apa pun saya akan inform balik kepada ada ahli panitia saya. Cadangan yang kita bincang ni lah. Arah-arahnya dapat membantu lah. Jadi saya rasa tak ada apa lah, cikgu. Cikgu Faizal. Jadi saya terima kasihlah pada Cikgu Faizal selaku ketua panitia atas daya usaha Cikgu Faizal untuk meningkatkan kesediaan guru kita untuk melaksanakan PDPR. Apa yang Cikgu Faizal rancang, saya sangat menyokong dan saya minta terima kasihlah kepada Cikgu Faizal atas usaha yang dibuat. Semata-mata kita nak tengok, tahap kesediaan cikgu kita ni untuk melaksanakan PDPR bertambah meningkat. InsyaAllah. Jadi kalau kita tengok PDPR kita pun dari segi keterlibatan murid kita, setakat PDPR yang lepas kita tengok, alhamdulillah, murid kita ramai yang terlibat. Kalau tengok dalam pelaporan tu, setiap hari melebihi 60%. Dan ada saya tengok bila pelaporan ada sampai hari-hari tu sampai 80% terlibatan. Jadi secara langsung bila kita tengok data ini, murid kita berminat.
minat dengan PDPR yang dibuat oleh guru-guru kita. Jadi kalau cikgu ada kemahiran menggunakan keadaan-keadaan yang terkini, saya rasa murid kita bersama seronok untuk mengikuti sesi PDPR yang kita buat. Okay? Jadi satu lagi cadangan saya dah kan, dalam YouTube, internet, banyak guru di kita ni yang buat, guru kita di Malaysia ni cikgu rakan kita ni membuat contoh-contoh PDPR yang berkesan. Okay, kita boleh tengok, kita boleh rujuk pada YouTube. Okay, keadaan-keadaan yang digunakan oleh mereka ada yang sangat menarik. Okay? Jadi kalau kita bersedia ke arah itu, insyaAllah lah PDPR kita bertambah baik, penglibatan murid kita meningkat. Okay? Cikgu-cikgu kita pun seronok, seronok untuk melakukan PDPR. Lagi satu ibu, sebut pasal YouTube. Saya sendiri pun tak pandai nak create channel sendiri, nak upload video sendiri. Mungkin ada dalam kursus tu pun nanti. Ya, kita boleh buat kursus mungkin untuk ada YouTube. antara kita ni, rakan-rakan kita di sekolah kita ni ada yang kemahiran. Betul. Okay? Di situlah kita boleh berkongsi kemahiran untuk kita tingkat kepada sisi kita lah. Okay. Jadi saya rasa tak ada apa dah kot. So, jadi kalau apa-apa soalan nanti saya tak kisah, Cikgu Mat saya rasa saya mari jumpa Cikgu Mat sekali. Untuk kebaikan kita bersama Cikgu Faizal, saya tak ada masalah. Apa sahaja masalah, bukan saja berkaitan dengan tidak, masalah lain yang boleh kita selesaikan untuk kebaikan sekolah kita, insyaAllah saya sedia membantu Cikgu Faizal. Dan saya sangat bangga lah ada guru kita yang macam Cikgu Faizal, yang ada keinginan untuk melihat cikgu-cikgu kita bersemangat, untuk meneruskan PDPR. Dan kita juga berharap agar COVID ni segera berakhir dan kita boleh bersemuka. Betul. Bila bersemuka ni lagi seronok dan sebagainya lah. Jadi saya rasa tak ada apa ya, jadi saya minta maaf banyaklah kacau cikgu. Dan terima kasihlah atas tunjuk ajar cikgu tadi sikit sebanyak. Apa-apa nanti saya tanya cikgu lagi. Terima kasih Cikgu Faizal, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.